Okay, Assalamualaikum Sahabat Maya Melissa TV. Hari ni saya ada dekat mana Bremol ni. Sebab saya tadi baru jumpa seseorang. Ada meeting sikit. Dia ajak saya pergi lunch, lepas tu meeting pasal Melissa. Pasal band Melissa ni lah. Individu yang nak support saya dalam perjuangan untuk Melissa. Tapi ada satu cerita yang agak menyedihkan lah, di mana saya akan ceritakan kepada korang tentang Wak Dan. Nampaknya Wak Dan tak dapat bersama dengan Melissa Okey, lama juga saya tak buat konten ni kan. Dia kurang dalam sebulan. Jalan Rockers pun dah berapa bulan dah saya tak buat. Sebenarnya saya sibuk, saya busy. Sebenarnya saya agak busy dengan urusan kerja-kerja kita semula saya di negeri Pahang. Saya masih lagi menguruskan, walaupun kilang tu diuruskan oleh rakan saya, rakan kongsi saya, seorang insan yang berbangsa Cina, tapi saya kena jugalah riki-riki tempat tu. Baru-baru ni saya dapat projek melupuskan scrap di pelabuhan Kuantan. Tu yang saya busy. Jalan Rockers pun rasanya dah berapa bulan saya tak buat, mau 2 bulan 3 bulan. InsyaAllah saya akan sambung balik. Lepas tu baru-baru ni saya ada berkolaborasi dengan Brother Rosli Sasih selaku producer. Dia ada buat satu bisnes produk kesihatan lah, macam kopi, kosmetik. Jadi dalam kebetulan masa yang sama saya pun ada nak buat single dengan dia. Dia pun nak support Melissa. Jadi itulah saya saling tolong-menolong, bantu-membantu dia punya program tu. Usahawan dia dengan satu syarikat Inspire Pro daripada Terengganu, Kuala Terengganu. Syarikat Bumi Putra juga. Syarikat ni pun syarikat yang baik, produk. Jangan sangka MLM Saya tengok dekat komen ramai yang kecam apa semua. Tak perlulah, kita belajarlah hormat orang, respect orang punya perniagaan. Memang Brother Rosli Sasih sekarang ni dia buat macam marketing. Dia jual produk, bukan tak juga MLM. Dia ikut jualan produk lah. Kalau siapa minat nak guna produk tu. Kopi dia memang bagus, kopi kunyit hitam. Lepas tu satu lagi kopi cengkeh. Itu kita pasal produk dia. Saya nak explain ni bukan apa, sebab saya tengok ramai juga yang komplain macam channel saya ni apa ni, channel dah berubah-ubah konten. Sebenarnya channel saya ni channel TV, Melissa TV. Dalam channel Melissa TV ni banyak program lah. Tahu macam television kan, program ni, program tu, dan kalau kita tak suka program tu, kita abaikan je. Kita tak payah nak komplain, tunjuk kita punya kurang matang, sikap kurang matang kita kan, nak komplain tu tak payah. Kita tak payah layan kalau program tu tak suka. Mungkin satu masa nanti saya akan buat program untuk membantu orang lain. Mungkin dia buat bengkel kereta ke apa. Jadi saya kena support, sebab channel saya ni tak kira, saya akan bantu siapa saja yang nak buat perniagaan. Call saya akan datang ke situ, bagi saya duit minyak, duit tol. Saya akan promote tempat tu sebaik-baiknya. Kedai makan ke, workshop ke, kilang industri kecil sederhana ke, apa saja, insya-Allah saya akan bantu. Itu channel Melissa TV. Ni channel yang bukan bersifat peribadi. Sebab channel pun saya tukar nama, channel Melissa TV. Macam Rosli Sasih ni adalah penerbit album kumpulan Melissa. Jadi dia pun ada terbabit dalam Melissa. Macam baik siapa saja anggota-anggota dalam Melissa pun kalau nak berkolaborasi dalam channel saya pun persilakan. Ni zaman sekarang zaman moden, tak ada zaman otak sempit, tak ada. Jangan berfikiran macam Kev ke apa ke. Saya dengan Kev mudah baik dah apa semua. So sekarang ni kita bekerjasama lah. Itu je lah. Jadi macam Rosli Sasih ni janganlah kecam dia. Dia memang dia seorang producer. Jadi dia buat produk perniagaan macam ni. Tak perlu nak dibenci. Kalau kita tak suka program tu, kita abaikan. Program banyak program dalam Melissa TV ni. Jalan Rockers, Jejak Rockers, Lu Tanya Gua Jawab, apa lagi, Perjalanan Melissa, kisah saya ajak Melissa pun ada, kisah Brother Rosli pun ada. Jadi pilih mana yang tak suka, kita abaikan. Macam-macam program ada. Itu je lah. Okey, lagi satu saya nak terangkan perkara ni mengenai Wak Dan lah. Okey, pasal Wak Dan ni. Okey, hari ni ada satu perkara penting yang saya nak bagi tahu kat korang pasal Melissa Band ni. Syukur Alhamdulillah saya dah jayakan Melissa Band hingga tahap sampai dah cari line up, dah dapat line up, dah lengkap line up kan. Dah komplit dah, tunggu masa je nak rakamkan single yang pertama yang diberi judul Nabila Untuk Cinta. Kalau ikut perancangan pada bulan lepas dah, bulan 7 kita nak release. Dalam bulan 8 kita buat proses, bulan 9 ni kita nak riliskan. Tapi malangnya satu perkara yang tak diingini telah berlaku. Saya pun tak tahu macam mana benda ni dah berlaku. Perkara ni sebenarnya berlaku waktu
kita orang dah cukup line up, dah lengkap 5 orang. Saya, Eli, Black, Mi dan juga Wak Dan sendirilah. Bila kita orang dah lengkap line up, kita orang dah praktis sekali ke 2 kali. Berapa kali praktisnya? 2 kali sister 2 kali. Praktis yang kali yang ketiga. Lepas praktis kali yang ketiga, selang 2 hari 3 hari lepas praktis kali yang ketiga, si Wak Dan ni bagi kami mesej tau. Dia mesej kat kita dalam grup lah, dalam grup Melissa kan. Kami Melissa ni ada grup kami 4 orang. Dalam grup dia bagi tahu, dia bagi salam lah kat grup itu orang. Assalamualaikum. Dengan berat hati dan sebersalah serta perasaan malu, aku nak nyatakan perkara sebenar. Sebelum apa-apa, aku nak minta maaf banyak-banyak kat berada Ajak dan ahli Melissa yang lain. Tak mampu aku nak ungkapkan dengan kata-kata. Dengan tulisan ini, aku dapat katakan semuanya dengan jelas segala isi hati. Apapun hakikatnya, aku tak dapat bersama dengan kumpulan Melissa dan tak mampu nak galas tugasan dalam kumpulan ini. Berbalik pada tujuan asal karier aku hanya penyanyi sambilan. Lepas tu aku terlibat dengan program Astro Viral. Itulah. Tanpa aku sedar, aku dah berada dalam sebuah band. Tanpa dia sedar ni, bahaya ni. Sedangkan saya jumpa dengan dia dulu sebelum dia masuk Surai Viral. Dia cakap nak buat Melissa apa semua. Sampai yalah, saya kenal dengan dia, latih dia, ajak dia nyanyi lagu-lagu Melissa sampai dia terkenal lah. Kemudian bila kami bersetuju nak cari line up, kami pun cari line up satu demi satu. Jadi itulah ceritanya kan. Okey, sambung pada yang dia nyatakan tadi. Dalam masa yang sama, aku adalah seorang bapa, anak dan seorang suami. Komitmen terlalu padat. First, mak aku sakit, bukan sakit biasa. Sebagai seorang anak yang paling dekat, semestinya aku yang kena tengok jaga mak aku. Jarinya pun dah dioperate, darah tinggi, kencing manis dan buah pinggang. Yang kedua, bapa mertua aku pun sakit. Pun bukan sakit biasa dan dah lumpuh satu badan. Tambahan pula sekarang kadang-kadang dia tenat, aku kena standby kalau orang rumah kena balik dan kena hantar balik, atau aku kena jaga anak-anak kat rumah. Yang ketiga, aku kena cari nafkah untuk keluarga, makan minum, tempat tinggal. Dijadikan cerita, rate aku komisen dah kena potong 50%. Banyak keperluan keuangan yang aku perlukan. Dan ni dia kerja kontrak dengan Shopee, dia buat delivery kan. Kalau dulu dia punya komisen 100%, sekarang dah kena potong 50%. Kesian juga dia punya tu, yang dia kurang, dia punya keuangan dia jadi agak terkucil lah. Dan dia kata banyak keperluan kewangan aku perlu untuk sara 4 anak dan isteri. Tahun depan tambah seorang lagi yang akan masuk sekolah. Bulan ni saja dah short bayar rumah tertunggak sebulan. Yang keempat, makcik yang mengasuh aku masa kecil pun kaki kena potong. Dia hidup seorang-seorang kat kampung dan dah sebulat suara. Aku juga yang patut jenguk-jenguk 2 minggu atau 3 minggu sekali balik kampung untuk tengok keperluan dia, sambil jenguk bapak mertua. Mak dia, dan ni dia ada seorang mak angkat yang memelihara daripada kecil. Dia panggil Wak Lili. Jadi saya pun banyaklah tahu pasal Dan ni, tapi saya tak perlukan ceritakanlah semua. Dan ni pun seorang insan yang malang jugalah nasib dia, tapi dia tabah. Dia seorang yang tabah. Jadi inilah yang dia hadapi sekarang, masalah-masalah di antara masalah-masalah dia. Okey, yang kelima, so masa aku sangat terhad untuk bagi komitmen dengan band, di mana aku tak boleh stop cuti kerja. Tambahan pula aku terpaksa kerja lebih masa. Pasal rekod dengan Wahir tu, ni dengan syarikat warisan rekod lah, warisan rekod dan warisan hall yang di Sejangkang tu. Pasal rekod dengan Wahir tu, aku just isi masa lapang je. Dia kata, bukan tetap aku ikut Wahir. Janganlah anggap yang bukan-bukan dekat Wahir. Aku sedar aku bukan rasa siapa. Andai kata tak ada siapa nak panggil aku nyanyi pun, aku tak kisah. Memang Dan ni dah bertekad lah. Dia memang dia tak boleh nak carry Melissa ni, dari apa yang dia tulis kat sini lah. Aku minta maaf sebab tak boleh bercakap. Takut nanti mulut kata ya, hati kata tidak. Memang betul. Selepas Dan hantar mesej ni, memang saya tak dapat nak menghubungi dia. Saya call dia tak angkat, mesej pun dia langsung tak reply selama lebih kurang dekat sebulan lah. Ini perkara ni sebenarnya bulan 7, di tengah bulan 7 perkara ni dah berlaku sebenarnya. Jadi aku kena berfikir panjang sebelum aku tambah menyusahkan korang semua, kata. Tujuan aku tetap penyanyi sambilan, sebab aku tak boleh korbankan semua masa yang aku ada. Minta ampun, minta maaf sekali lagi sebab aku tak boleh bercakap call.
takut nanti mulut kata ya, hati kata tidak. Aku kena berfikir panjang sebelum aku tambah menyusahkan korang semua. Itu kenyataan dia. Tujuan aku tetap penyanyi sambilan. Sebelum aku tak boleh berkorban semua yang aku ada. Sebab dia tak boleh korbankan semua yang dia ada. Okay. Minta ampun dan minta maaf sekali lagi sebab aku tak boleh bercakap call. Sungguh aku tak boleh buat full timer macam korang harapkan. Aku tak lupa diri, aku tak lupa kawan, tak lupa jasa korang, tapi inilah maksud aku. Aku malu, aku hormat korang, jadi aku terpaksa bercakap dengan cara ini. Ini saja kekuatan yang aku ada untuk menyampaikan. Harap-harap semua boleh tolong aku. Harap korang boleh faham keadaan aku. Memang sungguh aku tak mampu bagi komitmen pada Melissa Band. Pucuk pangkalnya, aku hanya mampu jalan, menyanyi sambilan saja. Bukan sebab apa aku tak boleh paksa diri. Nanti hidup keluarga aku akan terjejas dan aku dah fikir masak-masak semasak-masaknya. Maaf sekali lagi ya semua, aku tak boleh. Bukan waktu aku lagi nak berjuang dalam sebuah kumpulan. Okey, sekarang ni Wak Dan dah buat kata putus macam ni, jadi kami pun terpaksa terimalah, saya, terutamanya saya lah. Sebab saya yang buat Melissa ni dengan Wak Dan. Dan saya buat Melissa ni kerana Wak Dan tau. Saya berpecah dengan kumpulan Melissa dengan Arwah Ustaz Razif tahun 92 waktu kemuncak album kedua lagu Mikat Cahaya. Dia telah meninggalkan kumpulan Melissa. Sampai tahun 2008 saya berjumpa dia balik, saya buat satu reunion. 2017 saya buat satu projek dengan dia, tapi dia telah kembali kepada rahmatullah. 2018 saya berjumpa dengan Wak Dan ni, dan dari persahabatan kami berdua terbuka hati untuk nak buat balik Melissa kan. Tapi apabila di saat-saat Melissa telah ditubuhkan, Wak Dan pun dah tarik diri. Jadi kalau nak ikutkan daripada apa yang setelah saya alami, memang saya pun memang nak tutuplah Melissa ni. Sebab saya nak buat Melissa pun tujuan Wak Dan. Bila dia dah tarik diri, saya pun saya ingat saya nak lupakanlah hasrat saya nak buat Melissa. Kalau nak cari penyanyi lain tu nanti mungkin tak tahulah macam mana saya fikir kendian lah. Sebab kalau ikut keputusan saya sekarang memang saya pun tak ada lah Melissa, dah tak ada lah. Macam tu. Sebab Wak Dan ni pun dah macam dia macam mana Wak Dan ni, bila saya selama ni berkawan dengan dia antara orang perseorangan, saya ajak dia basking, cover lagu, dia okey. Waktu jamming, apa yang saya nampak, dia ni jenis yang teknik nyanyian dia ni, falsetto yang dia gunakan, dia tak boleh bertahan lama. Dia boleh tahan dalam 6 lagu, 7 lagu, suara dia akan hilang. Saya memang dah agak benda ni waktu saya kenal dengan dia. Saya tengok teknik nyanyian dia ni agak berbahaya sikit. Falsetto dia tu, falsetto ikut belah hidung kan, dia kalau lama-lama dia akan kehilangan suara. Jadi kat situ saya nampak memang saya dah nampak, tapi saya belum tegur lagi. Tapi satu masa tu saya tegur dia, saya cakap, Dan mampu ke Dan nak bawa lagu dalam 10 lagu. Kita kalau konsert Dan tidak pun 10 lagu, 15 lagu. Kalau dengan Arwah Razi dulu memang standard 15 lagu, memang 11 lagu lah. Dia termenung, dia cakap tak boleh lah bang. Saya nampak macam dia tak mampu. Kat situ saya dah nampak dia. Itu sebelum dia nak buat keputusan ni lah. Jadi saya cakap dia berfikirlah Dan, mampu tak mampu, cakap nantilah bang saya fikir. Akhirnya dalam seminggu lepas tu baru dia bagi mesej ni. Tapi dalam keadaan yang sama, saya pun kena fikir kawan-kawan saya juga. Black, Ellie, kan, Mi, Brother Rusli Lasih pula dah bagi lagu kesinambungan Nabila Untuk Cinta. Jadi apa yang saya buat dengan Dan ni memang menjadi seperti apa yang dirancangkan. Syukur-Alhamdulillah, memang menjadi. Semua menjadi. Sambutan pun daripada korang pun, supporter memang galakkan lah. Saya rasa bangga lah. Tapi itulah di saat-saat akhir bila Dan tarik diri macam tu, saya pun tahu dia memang tak mampu nak bawa 10 lagu direct, 15 lagu direct untuk konsert. Memang saya nampak dia belum layak ke situ. Kat sini saya tak salahkan Dan, itu kemampuan dia. Dia memang seorang yang berminat nak buat band apa semua, tapi kemampuan dia ni memang saya dah tahu kemampuan dia kat mana. Cuma saya cakap dengan Dan macam ni Dan, kita Melissa tak ada tak apa, tapi persahabatan kita Dan. Saya tak kisah Dan, saya hilang Melissa pun tak apa, tapi abang nak persahabatan kita. Saya terjumpa di iCafe Biker Station. Sebab lepas dia bagi mesej ni, dia langsung tak berhubungan saya tau. Saya call dia tak angkat, saya mesej tak reply. Satu masa tu ialah ketentuan Allah, saya ambil t-shirt dengan Brother Mentari Merah dekat iCafe, kebetulan dia dekat situ.
Kat situlah saya jumpa dengan dia. Saya jumpa dengan Dan, bincang. Saya ada rasa sifat nak pujuk balik lah sebab Brother Rosli kan nak bagi lagu Nabila Untuk Cinta. Lagi satu Brother Rosli dah berkenal dengan Wak Dan ni. Bincang. Satu masa tu kami menjayakan satu program. Sempat juga menjayakan satu program dengan Wak Dan, program dekat Jenderam Hulu apa ke. Program ni memang anjuran Brother Rosli Rasih punya produk lah. Dia buat bisnes produk kan, produk macam kopi, campuran, produk kesihatan, untuk diet apa semua, macam-macam produk lah jual. Dalam masa yang sama dia nak buat pre-pelancaran Nabila Untuk Cinta kan. Selepas pre-pelancaran tu kita orang jayakan. Lepas tu Brother Rosli call nak buat single tu dan cakap tak boleh, dia tak boleh nak join. Jadi saya suruh Brother Rosli sendiri yang call dia. Brother Rosli sendiri pun dah call dia. Saya pun tak tahu bercerita dia berhubung dengan Dan. Lepas tu Brother Rosli cakap dengan saya, tak apalah, kalau macam ni cari vokalis lain lah. Jadi dalam hati saya ni dah tahu hati dah. Saya nak buat Melissa ni pun kerana Dan. Tapi bila Dan dah tak ada, saya memang dah tak nak. Saya fikir macam tutup buku je lah kan. Tapi saya kena fikir juga yang 3 orang ni, Black, Mi, Ellie yang saya cari dengan Dan ni. Saya ada berpesan juga dengan Dan. Dan cuba hubungilah si Mi tu, Ellie tu dengan Black tu, bagi tahu dia kalau mesej-mesej macam ni tak best juga. At least kau jumpa face to face, bercerita, kau nak say goodbye ke, nak salam, shake hand ke apa kan. At least kita, sebab kita dulu panggil dia orang, kita cari, kita jumpa dia orang. Ini nak ambil kata putus, nak tinggalkan dia orang pun elok sebenarnya jumpa lah. Tapi saya tak tahulah sama ada Dan jumpa dia orang bertiga ke tidak, saya pun tak tahu. Itu biarlah urusan Dan, saya dah bagi tahu dia. Jadi sekarang ni apa yang saya fikir sekarang ni, saya hanya kena teruskan apa yang saya buat, channel saya kan. Seperti asal, kisah-kisah perkongsian perjalanan saya, membantu kawan-kawan yang nak ngurus berniaga ke, orang-orang nak buat apa saja, insya-Allah saya akan bantu. Lepas tu mungkin saya akan berjumpa dengan Mi lah, dengan Ellie, dengan Black. Mungkin saya dengan Bob Constant sekali. Mungkin di Powerhouse saya akan jumpa dia. Saya akan bincang lah. Mungkin saya akan bagi tahu dia yang saya mungkin tarik diri kot. Dengan Melissa ni mungkin saya tutup buku lah. Sebab saya buat Melissa ni pun kerana Wak Dan, bukan kerana apa. Dan dalam masa yang sama, anggota lama pun banyak bagi support. Macam Kev sendiri support, dia pun dah bagi jalan support saya kan. Macam Brother Uzi pun saya berhubung dengan dia kat Kuantan pun, dia pun siap okey. Ancoy, Alif semua kan. Jadi bila dah jadi macam ni, saya masih belum dapat berfikir apa tindakan selanjutnya pasal Melissa Band ni. Melissa Band yang baru saya buat ni. Apa pun saya kena jumpa Bob Constant, jumpa Amy, jumpa Ellie dan jumpa Black. Lepas tu saya akan jumpa Brother Rosli Rasih. Apa keputusan dia. Saya tak boleh main lepas tangan macam tu je kan. Sebab benda saya dah terlanjur buat dengan Dan kan. Tiba-tiba Dan buat keputusan macam ni. Jadi saya tak apa, saya harus tangani perkara ni dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah. Apapun, korang terus support channel Melissa TV ni, channel yang pelbagai-bagai rancangan. Kalau satu masa nanti ada satu rancangan, tiba-tiba rancangan memancing apa, korang jangan melatah lah, jangan terkejut lah. Sebab ini channel Melissa TV, dia macam-macam rancangan. Saya memang nak konsepkan channel Melissa TV dengan yang pelbagai-bagai rancangan. Mana yang korang suka, layan. Tak suka, abaikan. Itu je. So kita jumpa lagi Jangan lupa like, subscribe, share pada kawan-kawan. Lagi satu, saya minta komen korang semualah pasal apa yang patut saya buat ni pasal Melissa ni. Komen korang semua pun bagi idea juga pada saya. Sama ada saya nak teruskan ke, atau saya, kalau ikut saya memang nak stop terus. Sebab saya buat Melissa ni kerana Wak Dan. Bila Wak Dan tarik handbrake, saya pun tarik handbrake lah. Tapi benda ni dah terlanjur jauh. Saya dah cari line up, dah jumpa Brother Rosli Rasih, lagu pun dah ada semua kan. Jadi korang bagi komen, bagi idea apa yang seharusnya saya buat. Mana tahu ada idea-idea yang bagus untuk saya lakukan. Jumpa lagi di lain siri yang akan datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye bye.